Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan semula meneruskan pembacaan kitab kita Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi malam ni dia pernah membalik sekolah sampai saat ni buka kitab tu baca dan baca cetak apa tu cetak. Jadi kita sambung semula pembacaan kitab kita pada hadis yang keempat muka surat 7. Hadis yang keempat muka surat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah kunyah ataupun gelaran yang dinisbahkan kepada Abdullah Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nama dia Jabir bin Abdillah, gelaran dia adalah Abu Abdillah, ayah kepada Abdullah. Baik, Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Jabir bin Abdillah al-Ansari al-Khazraji, daripada kalangan Ansar dan daripada kabilah Khazraj. Di Madinah ada dua kabilah yang besar, Aus dan juga Khazraj. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma adalah daripada suku kaum Khazraj. Yang kedua, kata para ulama, Jabir adalah sahabat Nabi dan ayah dia juga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Jabir syahid dalam peperangan, kalau tak silap dalam peperangan Uhud. Ayah dia syahid dalam peperangan Uhud. Setelah selesai daripada peperangan, maka jumlah yang terkorban dalam peperangan Uhud sekitar 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berada di dalam kawasan Maqam Uhud yang ada pada hari ini adalah 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Selebihnya kata ulama berada di sekitar Jabal Uhud ataupun kawasan berlakunya perang Uhud. Di antaranya dalam kawasan tersebut adalah sahabat Nabi yang namanya Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Sayyiduna Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Abdullah bin Jahsh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abdullah bin Jahsh ini adalah adik kepada
isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitulah Zainab binti Jahshin. Abdullah bin Jahsh adalah adik kepada Zainab binti Jahsh. Yakni siapa? Iaitulah kita kata adik ipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antara yang syahid dalam perang Uhud adalah ayah Jabir bin Abdullah. Bila pak dia meninggal, satu hari Jabir bin Abdullah dia main dekat Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, saya nak tanya bagaimana hal keadaan ayah saya selepas daripada dia mati syahid." Maknanya dia nak tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, pak saya mati syahid, lah ni dia boleh apa?" Bahasa kasar itu kan. Pak saya mati syahid, baik, dia boleh apa daripada mati syahid dia? Maka disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam secara ringkas, Nabi kata, "Wahai Jabir, ketahuilah bahawasanya bapa kamu duk minta ke Allah Ta'ala supaya dihidupkan semula. Hidup saya. Hidup saya, wahai Allah, bagi aku hidup saya." Pasal apa? Kerana ayah kamu dia nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat dia yang tak mati syahid, hampa pun kena mati syahid macam aku mati juga. Sebab aku dah merasai apa yang Allah Ta'ala dah janji dah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dah bagi kenikmatan kepada aku sebagai orang yang mati syahid. Lah ni aku dah rasa dah. Cuma aku nak mangkit bagi tahu hak duk hidup ni tak boleh. Pasal aku duduk di alam barzakh. Daripada apa yang disebutkan, diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdullah, maka baginda menyatakan kepada beliau firman Allah, qala Allah Ta'ala, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun." Wahai Jabir, ketahuilah, kamu jangan sangka orang yang mati di jalan Allah itu sebenarnya mati. Pada zahirnya memanglah mati, kita nampak mati, tetapi bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Hakikatnya mereka itu sentiasa mendapat rezeki, yakni mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal keadaan kita saja yang tak tahu. Sebab depa do alam lain, kita do alam lain. Bila mana Jabir dia dengar lagu tu, maka hati dia rasa tenang, hati dia rasa puas, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu jawaban yang tepat daripada Al-Quran, yakni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi ulama kata kalau sebut Jabir bin Abdullah dibaca dengan radhiyallahu anhuma, kedua-duanya. Siapa? Dia seorang, Jabir seorang, iaitu Abdullah ayah dia seorang. Kerana kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dapat dulu? Nah, boleh dapat nah. Saya tak cepat baca kitab, lambat. Ada ustaz dia baca Riyadhus Shalihin cepat. Pum tak sampai setahun habis khatam jilid satu. Jadi saya baca satu. Hak ustaz duk cerita dulu ni pun betul juga. Tapi mungkin atas jalan mudah orang main mengaji senang faham, dia cerita begitu cepat. Jadi di sini mengaji lambat. Kalau orang tanya tang mana mengaji lambat, Kampung Pelet paling lambat. Bang itulah. Tambah dengan Ustaz Aiman, lambat nak mampu. Dia kata aku tak tahu nak tulis tang mana ni. Tak, ngaji lambat tak apa, asal selamat. Bang kita tadi faham. Jadi kita habis jilid 1 faham dah. Oh, Jabir bin Abdullah ni siapa? Anas bin Malik ni siapa? Aisyah ni siapa? Supaya tak boleh banyak pun boleh, boleh sikit sudah. Baik. Yang ketiga, nak kena tahabak semua ni, maklum ni rugi baca tak ni tahabak. Kan? Kalau tak mau habak tak payah baca dah tak ni. Ni cerita nak baca pasal nak habak. Saya ni alhamdulillah lah. Kemarin ni duk cari kitab. Kitab tu tajuk dia Mawsu'ah Sayyid Siddiq Abdullah Al-Ghummari.
Mausu'ah ni ensiklopedia. Berapa harga dia? Di sini jual 3,000. Di sini harga dia jual 3,000. Dia ada 17 jilid, 18 jilid. Nah, karangan Al-Muhaddis Sayyid Abdullah Siddiq Al-Umari rahimahullahu ta'ala, ulama daripada Maghribi, Morocco. Orang ni tengah meja ni duk cari kita duk ngaji dengan Syekh Amru, duk sebut daripada kitab sekian. Ui, kita kata syuk ni, tengok maklum harga dia 3,000, makalai ya liu 3,000 biar betul. Nah, saya dalam Facebook saya tanya, ada tak kawan-kawan yang boleh bagi tahu harga kitab ni, kok ada hak murah bawah pada 3,000. Tiba-tiba satu orang hamba Allah, dia ni duk ikut mengaji dengan ayah saya di Masjid Bakat Arang. Kemudian dulu ni saya mengajar di masjid dia, Masjid Penghulu Him. Masjid Penghulu Him Sungai Petani. Dia adalah nama dia Abang Syukri Cik Ani Raja Bank. Raja Bank. Dia WhatsApp saya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Dia buh gambar tu bentang dia. Dia kata, "Ustaz, cuba tanya awak kitab ni harga berapa?" Awak dah saya suruh tanya aja. Lepas tu saya pun tanyalah kawan, tanya kawan hak di Mesir tu, dia kata, "Ustaz, ada kitab ni, berapa harga?" $200. Lebih kurang duit kita lah RM950. Dia lari 3,000 dengan 950. Lepas tu dia kata, "Ustaz, nak hantar pakai apa?" "Hantar pakai kapal terbang." Kitab pun naik kapal terbang nak apa maklum. Kitab hebat pada orang lah ni. Kitab naik kapal terbang. Kira pimai depa bagi tahu, "Ustaz, harga 1,800 sekali dengan pos kapal terbang apa semua, 1,800, 30 hari bulan terbang pada Kairah balik mai kampung Pelet." Saya pun hantar ke dia, "Abang, harga 1,800. Habak harga berapa pun tak apa Ustaz wi." Saya pun hantar nombor akaun, dia hantar Amerisi. Alhamdulillah dah transfer. Kapal terbang pun duk tunggu kitab saya tak sampai lagi. 1,800. "Ustaz beli kitab banyak-banyak dan baca ke?" Memang tak dan baca, pasal banyak. Memang tak dan baca. Tapi apa maklum, bila mana ada masalah, di mana tempat kita, kitab kita beli tu. Kitab yang kita beli itulah maklum. Paling kurang beli, ada masa baca, tak ada masa tak payah baca. Dia ni duk cari lagi satu kitab. Bukan satu kitab, dia ada 24 jilid kitab tu. Berapa ribu saya pun tak tahu, tak cek ni harga dia. Tajuk dia apa dia? Bayanus Syubuhat. Apa dia tu tajuk dia ni? Maksud dia menolak segala fitnah terhadap Islam. Dia ada 24 jilid. Dia panggil Mausu'ah. Ensiklopedia juga 24 jilid, barangkali satu meja ni pun. Tak tahu berapa ribu pula, tak tanya. Yang mana ensiklopedia tersebut dikarang oleh 200 ulama tersohor dunia. Masing-masing bidang kawan ni bidang fiqh, kawan ni bidang tasawuf, kawan ni bidang dan menjawab segala perkara-perkara yang ditimbulkan oleh musuh Islam. Contohnya mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad ada mukjizat. Kalau guna logik akal, orang kata gila Nabi Muhammad. Sungguh kalau pakai akal, sungguh memang kata gila. Kalau saya abangkan maklum semalam saya pergi Palestin pagi tadi sampai agak-agak belum terima. Aku dah gila dah Ustaz tu. Betul tak? Betul. Maklum akan membenarkan hak saya kata sekiranya saya kata semalam saya mimpi. Bila kata mimpi, terima. Tapi hak Nabi habaq ni al-Isra wal Mi'raj. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik Sidratil Muntaha, langit ke-7. Siapa pun tak nak sampai. Hanya setengah malam sahaja. Nabi kata, "Aku pi dengan roh dan jasad, dengan badan aku ada la ni macam la ni. Aku naik Sidratil Muntaha." Pok tu kata gila. Tunggu. Pasal apa? Guna logik akal. Macam mana kalau musuh Islam tanya kita, "Lu percaya dengan Isra wal Mi'raj?"
Cina menanti tanya agak-agak, cuba you bagi tahu tengok yang logik akalnya boleh terima tang mana. Pasal musuh Islam dia tak faham Quran. Kalau mau baca hadis Sahih Bukhari 800 kali khatam, bukan dia faham. Nah, maka perlu dijawab dengan apa? Dalilul aqli, menggunakan logik akal yang kena dengan kepala otak dia, dan akhirnya dia mempercayai bahawasanya mukjizat Al-Isra wal Mi'raj itu sebenarnya berlaku. 24 jilid, berapa ribu tak tahu, duit pun tak tahu. Kok siapa malam ni nak khuluk, falyatafaddal ma'jura. Nak abang kata apa? Ilmu ni luas, macam-macam ilmu. Baik, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, memasuki 19 peperangan dengan Nabi SAW. Dia masuk 19 peperangan dengan Nabi, tolak 2 saja tak masuk. Apa dia? Iaitulah peperangan Uhud dan peperangan Badar. 2 perang ni dia tak masuk. Sebab apa dia tak masuk malum? Kerana waktu tu pak dia hidup ni. Pak dia hidup ni, Abdullah hidup lagi, dan pak dia tak bagi dia masuk perang. Kerana kata ulama, Jabir bin Abdullah di antara sahabat yang bersirar fisin, sahabat yang usia dia kecil, yang ni barangkali tak mencapai seperti mana umur sahabat-sahabat yang lain yang masuk perang, muda daripada sahabat yang lain. Tapi kata Jabir radhiyallahu anhu, lepas ayahku syahid dalam medan perang, mana perang hak ada aku masuk semua. Mana perang hak Nabi masuk, semua aku masuk. Ini kehebatan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wafatnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 74 Hijrah. 74 Hijrah ketika usia 94 tahun. Muda sikit pada cik dia. Muda sikit pada Cik Dek Tun Mahathir Muhammad. Allah panjang umur 97 tahun kat 100 tahun. Alhamdulillah. Nah, jadi Jabir bin Abdullah wafat umur 94 tahun di Madinah Al-Munawwarah, dan imam salat jenazah dia adalah nama Aban bin Uthman. Aban bin Uthman radhiyallahu anhu, salah seorang gubernur di Madinah Al-Munawwarah. Dan kata ulama lagi, selepas wafatnya Jabir radhiyallahu anhu di Madinah, maka tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi manusia yang bergelar sahabah di bumi Madinah Al-Munawwarah. Yakni bila dia wafat saja, dialah sahabat yang last sekali wafat di Madinah Al-Munawwarah. Faham tak? Lepas dia wafat, orang yang ada hidup pada ketika tu bukan golongan sahabat, mereka golongan tabi'in semua, yang tak pernah jumpa Nabi. Last yang pernah jumpa Nabi pada ketika itu adalah Jabir radhiyallahu anhu, dan beliau meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebanyak 540 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, semasa kami dalam peperangan Tabuk, semasa kami dalam peperangan Tabuk, fi ghazatin, yakni fi ghazwatin, di peperangan apa? Peperangan Tabuk, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Perang Tabuk ni maklum berlaku bila? Tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke-9 Hijrah. Yang kedua, peperangan Tabuk digelar juga nama lain, dia panggil Ghazwatul Usrah. Ghazwah Al-Usrah. Kita dah baca inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada kesusahan itu ada kesenangan selepasnya. Inna ma'al usri yusra. Al-usri makna susah. Jadi perang Tabuk adalah dipanggil Ghazwatul Usrah, peperangan yang susah. 2, 3, sebab apa di antaranya dinamakan peperangan yang susah? Kerana perjalanan daripada Madinah ke Tabuk disebutkan dalam Mawsu'ah Ghazawat Ar-Rasul, dalam ensiklopedia peperangan Rasulullah SAW, adalah sejauh
650 kilometer perjalanan. Maklum Nabi berjalan 650 kilometer, ingat dekat tak? Tengah padang pasir 3. Yang keempat, peperangan Tabuk ini berlaku ketika mana? Fi saif. Pada musim panas yang bersangatan. Panas yang bersangatan. Bila panas bersangatan, ketika itu apa yang berlaku? Menyebabkan para sahabat yang bawa bekalan makanan menempuh perjalanan 600 kilometer lebih perjalanan tersebut, kehausan dan juga kelaparan sampai bekalan makanan Nabi. Baik, berapakah jarak ataupun tempoh perjalanan daripada Madinah Al-Munawwarah ke Tabuk? 650 km. Nisbah kilometer. Nisbah pada hari, ulama kata totally 50 hari. 50 hari dalam perjalanan. Apa dia tu? Perjalanan menuju ke Tabuk. Keseluruhannya adalah 50 hari. Baik. Dalam peperangan Tabuk ini juga, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, 20 hari di medan Tabuk. Yang kata 50 hari tadi ni, 20 hari duduk di medan perang saja. 30 hari perjalanan perjalanan balik. Maknanya 15, balik 15, 30, duduk di medan perang, duduk perang 20 hari. Sekali perang 50 hari. Maknanya apa? Nabi dan para sahabat punya pengorbanan cukup hebat. Nak patah balik pula tu tak tahu hidup ke mati, wallahu a'lam. Disebabkan peperangan inilah Islam sampai ke kampung Pelek. Maklum pun boleh dengar cerita perang Tabuk. Ini berkenaan dengan perang Tabuk. Baik. Yang seterusnya, ni maklumat hak saya tak dan tulis, saya tekat gambar dari kitab dia. Ni semua baca habis, dan kitab baca, le handphone baca kan. Baik. Ketua perang Uhud, perang Tabuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Satu. Yang kedua, yang menjaga harta rampasan dalam perang Tabuk adalah sahabat Nabi, nama dia Mas'ud bin Amru Al-Ghifari. Saya tulis boleh tak maklum? Lagi maklum lupa. Kan? Lupa balik teradahkan kursi ke apa, pakai hilang tu ya. Baik. Orang Tabuk maklum. Bukan tebu nak. Lagi balik tanya cucu, tanya Tabuk mengaji apa? Mengaji orang ni mengaji yang tebu. 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah. Baik. Ketua siapa dia? Panglima Rasulullah. Seterusnya, yang menjaga harta rampasan adalah Mas'ud bin Amru Al-Ghifari. Bilangan tentera Islam 30,000 orang. 30,000 tentera. Okey, 10,000 daripadanya berkuda, 20,000 berjalan. 10,000 berkuda. Yakni 20,000 depa berjalan. Pembawa panji yakni yang pegang bendera Islam dalam perang Tabuk adalah apa dia? Iaitulah Zubair bin Awam bin Al-Awam.
dan penjaga bendera. Abu Bakar As-Siddiq. Pengiring Rasulullah, maksudnya Rasulullah yang doapik Rasulullah. Okey, yang doapik Rasulullah. Pengiring Rasulullah. Maklum tadi Ibn Hajar lupa. Adalah nama dia Ubbad bin Bashir. Ubbad bin Bashir. Tentara musuh 40,000 tentera. Yang ini tentera musuh di sini adalah berperang dengan siapa? Berperang dengan tentera Rom. Berperang dengan tentera Rom. Baik. Seterusnya, ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan perang Uhud. Tak masuk hadis ni. Tak masuk hadis ni. Dalam perang Uhud, perang Tabuk, sebelum perang Tabuk, Nabi SAW minta kat para sahabat siapa yang nak bagi sumbangan. Siapa yang nak volunteer nak bagi sumbangan untuk kita nak jadikan sebagai persiapan pi ke medan perang, nak bagi kuda, nak bagi apa-apa. Maka Nabi SAW nak minta dan para sahabat pun ada yang bagi. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berapa yang dia bagi? Dia bagi sebanyak 4,000 dirham. Sayyidina Abu Bakar 4,000 dirham. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Khattab separuh harta. Harta dia kalau ibu semua, setengah harta bagi semua dalam perang Tabuk. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan tak banyak maklum. Berapa ekor unta? 900 ekor unta. 900 ekor unta. Bukan unta saja dia bagi. Ulama kata atas setiap unta penuh dengan barang perang, barang makanan, semua cukup lengkap. Dia agak berapa tan tekok dia bawa, unta tu bawa. Kita kata lori kecil, lori pickup 2 tan lah kita kata. Dia ada 900 lori 2 tan. Yang ketiga Qais bin Asim. Qais bin Asim berapa banyak? Iaitu 100 ekor kuda, 200 uqiyah emas, adalah perkiraan dia perak 1,000 dinar. 1,000 dinar. Lah 1 dinar lebih kurang berapa? 2 bulan lepas saya beli 1 dinar lebih kurang dekat 1,300. 1,300 kali tengok 1,300 kali dengan 1,000 dinar. Banyak mana kata sahabat. Maknanya sahabat ni bukan hak pakai baju nak terkeluar. Tak. Sahabat ni kaya. Cuma orang kita faham kata sahabat mai pakai lebet koyak kanan, serban pun kalau hitam, itu bukan sahabat. Itu geng jual ubat. Itu faham je molek tu. Jangan salah faham kat sahabat. Sahabat Nabi kaya. Ni Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman 900 ekor unta. Berapa juta harga unta lah. Hak bodoh punya unta 15,000 seekor. Kali dengan 900. Kali dengan 900. Harga unta tu pun kita tak boleh nak bayar. Abdul Rahman bin Auf.
Maklum tulis maklum, hujung bulan ada Pulisa. 200 Uqiyah Perak. Asim bin Adi 90 puasa kurma. Maknanya sahabat-sahabat ni lengkap. Sayyidina Umar Al-Khattab, cara dia ni duit, ni bagi makanan, yang ni bagi mah, yang ni menunjukkan bahawasanya sahabat Nabi SAW apa yang dia boleh bagi dia bagi. Maklum malam ni tak boleh bagi RM1 dalam tabung bawa mai. Rantai mah lipan boh dalam tabung. Pasal ada hak tu ya. Contoh. Ustaz ni nak balas dia orang cekap. Nak habaq kata ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi itu di antaranya peperangan Tabuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Semasa kami dalam peperangan Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang sahabat. Beberapa orang sahabat ni laki ke perempuan, ulama mengatakan beberapa orang sahabat lelaki. Maksud dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sesungguhnya wahai sahabat sekalian, lah ni kita duduk di medan perang, kita duduk di Tabuk, ketahuilah ada beberapa orang sahabat lelaki daripada kita yang tidak dapat menyertai peperangan kerana sakit. Di sini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi letakkan sebab apa mereka tak dapat hadir dalam peperangan. Sedangkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah wajib ditaati. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalil banyak. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Apa yang Nabi suruh kena buat, apa yang Nabi tak bagi buat maka jangan buat. Jadi Nabi sebut kepada para sahabat, siapa yang nak bagi harta, siapa yang nak bantu, kita nak pergi medan perang ni, kita nak masuk medan perang Uhud ni, perang Tabuk ni, membawa erti Nabi nak habaq semua kita hak berkemampuan kena masuk medan perang. Tapi Nabi kata apa? Ada di antara sahabat tak boleh masuk disebabkan uzur, yakni sakit. Ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 120. Allah taala kata, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Disebabkan mereka la yusibuhum dhama'un, tidak ditimpakan Allah Ta'ala atas mereka, yakni Allah Ta'ala tak uji mereka dengan dhama'un. Apa maksud dhama'un? Yakni kehausan. Ayat ni cerita pasal perang Tabuk, ayat 120 surah At-Taubah. Allah Ta'ala kata Allah mencerca, Allah benci pada mereka yang tak turun dalam medan perang, terutamanya orang yang sehat tapi dia mengelak, dia tak mau masuk, takut dia mati ke, takutkan harta dia ke, takutkan apa-apa sebab keduniaan. Maka kata para ulama tafsir, Allah mencerca, Allah benci, Allah murka kepada mereka-mereka yang berpaling daripada medan perang. Sebab apa? Sebab zalika bi annahum, kerana mereka itu. Siapa mereka itu? Mereka yang tak diuji oleh Allah. Dhama'un, yang pertama dengan kehausan. Lepas tu pada wala nasabun, dan juga dengan kepayahan.
Ni hak Allah cerita ni semua hak berlaku dekat sahabat-sahabat yang berjalan daripada Madinah nak pi ke Tabuk no. Lapak dah malung, lapak dah lapanah. Payah dah malung, payah, perjalanan jauh. Subhanallah. Wala makhmasatun, dan mereka juga tak diuji dengan kelaparan. Pasal mereka tak turun medan perang, mereka duduk di rumah mereka fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama tafsir, ayat 121 surah At-Taubah adalah Allah Ta'ala tak suka orang yang berpaling daripada berjihad pada jalan Allah sedangkan dia mampu dan dia boleh berjihad pada ketika itu. Tapi Nabi kata mereka ni tak masuk. Apa maklum? Kerana ada keuzuran yang menghalang daripada mereka masuk. Baik. Lalu kata Nabi SAW lagi, ke mana kamu berjalan dan lembah mana sahaja kamu harungi, mereka tetap bersama kamu. Menurut satu riwayat lain, mereka tetap berkongsi pahala bersama-sama kamu. Jadi di sini Nabi SAW nak bagi tahu apa dia maklum pada niat kita. Disebabkan niat kita, walaupun tak boleh ada benda yang menghalang daripada kita pi buat satu-satu benda kebaikan, maka sudah mendapat pahala dah bagi diri kita. Contoh. Ikutkan kampung Pelet, masjid ke, surau ke, tiap-tiap malam penuh. Tapi apa, oleh kerana ada jemaah nak main, tak boleh main. Keluar rimau tunggu depan rumah. Contoh. Rimau tunggu depan rumah. Uzak ke tak uzak orang. Mau kalau keluar, kena baham dengan rimau tu. Jadi niat dia awal tu mandi apa semua, pakai baju cantik, nak pergi mana ni? Nak pergi masjid kampung Pelet, nak dengar Ustaz Luqmanul Hakim aka Ustaz Syamsuri Haji Ahmad Junior. Nak pergi mana ni? Nak bersiap ni, nak pergi Raudatul Ulum, nak jumpa Ustaz Syahul Hamid Pancung kau nya. Contoh, keluar rimau 3 ekor depan pagar rumah. Nak keluar lah belum agak nak keluar. Subhanallah, min awliyaillah, wali-wali semua ni. Saya pun tak keluar, walaupun Ustaz Ahmad dah, saya tak keluar dah. Pasal tahu dah pahala boleh dah, buat apa aku nak keluar. Tak ada ni. Jadi hadis ni Nabi nak abang apa? Dengan syarat benda tu mustamir, kita duk buat selalu benda tu. Ni dah hang tak pernah mayang Jumaat, hang tak nak dopi, mengaji apa hang tak nak dopi. Lepas tu kira pakai hadis ni, tak apa, saya niat saja mayang Jumaat tak gaduh pi dah. Dapat pahala Jumaat. Jenis ni mau dah kejam dalam kulah bila lama sikit. Pasal apa? Tak faham yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kalaulah pakai niat saja maklum, pada ketika tu binasalah kita. Wa apa Allah Ta'ala suruh kita mayang? Kalau pakai niat saja, kita suruh dia lapak, hang niat makan saja. Jangan duk makan. Hang niat ya. Agak-agak guna. Lapak niat makan. Niat makan sudah. Makan jangan. Agak-agak lagu guna dong. Dia akan makan tak? Dia akan makan. Begitulah ibadah. Kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ni ibarat Imam Ghazali ni tinggi ni. Dia kata apa? Orang yang bawa lori arak tak dikira mabuk. Walaupun dia bawa lori arak, dia tak kira mabuk. Selagi mana dia tak minum arak tu. Faham tak dong? Begitulah orang tu, dia tak kira semayang, lagi mana hang tak semayang. Faham tak ni? Melainkan ada sebab-sebab yang menghalang dia daripada dia tak boleh pergi semayang jemaah ke, daripada dia tak boleh pergi mengaji ke, daripada dia tak boleh buat benda-benda baik ke, ada yang menghalang dia, sakit dan sebagainya, maka pahalanya tetap sampai seperti mana dia duk buat ketika mana dia sihat. Ini bukti rahmat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 121, Allah Ta'ala berfirman,
ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Apa dia? ولا يقطعون. Allah Ta'ala habaq dalam ayat ni maklum bang, mereka-mereka ni yang Allah Ta'ala bagi pahala kat mereka seperti mana sahabat-sahabat yang masuk dalam perang Tabuk. Nabi kata ada hak tak masuk, tapi mereka ni dapat pahala sama macam dengan hamba. Baik. Bukti kata Allah Ta'ala punya sayang kepada mereka yang sebelum daripada berlakunya kesusahan, dia memang duk buat benda baik, dia memang duk sedekah, dia memang duk semayang, memang duk baca Quran, memang segala benda baik dia buat. Allah Ta'ala hantar main ujian, tak boleh. Sehingga kan Allah Ta'ala kata, وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا. Bukan takat ni, mereka tak boleh nak jalan lagu hampa pun tak boleh. Nak pi tu, nak pi perang tak boleh. Nak berjalan wala yaqta'una wadiyan. Nak bersusah payah jalan satu lereng bukit ke satu lereng bukit, masuk celah bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Depa ni tak dapat macam mana hampa buat. Tetapi Allah Ta'ala kata illa kataballahu lahum, melainkan Allah tulis bagi mereka liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Allah bagi pahala macam mana hampa duk jalan lah ni, pok tu pun boleh juga. Tangan nak belum? Maknanya apa? Nabi SAW nak habaq kat kita, wahai para sahabat, berbetul niat hampa. Itu. Hak amalan-amalan hak sebelum-sebelum ni perbetul niat hampa. Manalah nak tahu Allah uji hampa dengan sakit, tak boleh nak baca Quran, mulut rebeh pi kanan, stroke ke apa ke, tak boleh baca Quran. Sepanjang mulut hang rebeh tu, hang boleh pahala baca Quran. Pasal apa? Sebelum ni hang betul. Sebelum ni hang niat betul baca Quran kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan hadis. Ringkas-ringkas yang belum. Baik. Sebelum daripada tu kata Qatadah radhiyallahu anhu, daripada hadis ni dia kata apa? Lagi jauh perjalanan kita pada jalan Allah, maka semakin dekat kita dengan Allah. Lagi jauh ni dalam perang Tabuk ni, Qatadah tafsir ayat ni kata 650 km tu zahirnya memang jauh. Jauh sungguh. Tapi Qatadah kata lagi jauh perjalanan kamu pada benda-benda baik, maka itu menunjukkan dekatnya kamu dengan rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esok tengok kalau tolong tak ada siapa apa mai. Kami pergi mengaji di Batu Kawan tu. Dekat-dekat ni macam tak apa nak dapat tanda-tanda baik ya. Bukan makna gitu. Maksudnya di sini apa? Alat targhib wa tarhib, nak bagi galakkan kat kita. Tak boleh pihak jauh, pihak dekat. Gitu. Keterangan Al-Ansari bermaksud daripada kalangan Ansar, iaitu penduduk Madinah yang membantu gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang mula-mula berdakwah kepada kaum Ansar adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair satu orang pemuda yang kaya raya, yang tampan, yang rupawan. Akhirnya dia berjaya menembusi tembok jahiliyah yang kuat di bumi Madinah. Akhirnya Islam berjaya ditegakkan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi Mus'ab ni segak malung, pakaian dia mahal-mahal, pakaian dia, baju dia mahal, pakaian semua, makan minum semua hebat-hebat. Sehingga kan disebutkan kalau ditanya kepada gadis-gadis yang ada di Madinah, di Makkah Al-Mukarramah, semua pakat jawab nak nikah dengan Mus'ab bin Umair. Walaupun jadi madu pun tak apa. Jadi madu pun tak apa. Ini bukan cerita kisah madu ke apa ni. Nak habaq kata segaknya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mati dalam perang Uhud. Mati dalam perang Uhud. Kain nak tutup jenazah tak cukup, tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, nak tutup hak mana, kepala ke kaki?
Nabi kata tutup kaki dia. Dia dibunuh oleh Ibnu Qami'ah laknatullah alaihim ajma'in, yang menyangkakan Mus'ab itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran hadis. 5 ni habis, kita sambung bulan depan pula. Dia kata lambat habis majlis ni. Orang yang tidak keluar berjihad kerana uzur akan diberi ganjaran sama seperti orang yang keluar jika benar niat dan keazaman mereka untuk berjihad. Ni kata pengarang rahimahullahu taala dia, walaupun dia tak boleh keluar jihad, tapi dia tetap dapat pahala seperti mana orang yang berjihad. Tapi dengan syarat, dia kata apa? Dengan syarat jika benar niat dan keazaman. Jika betul dia nak pergi mengaji, sebelum ni niat dia betul pergi mengaji, nak dapatkan ilmu dan sebagainya, tiba-tiba Allah uji sakit, duduk di rumah, tak boleh pergi mengaji. Selama mana dia tak boleh pergi mengaji, pahala sampai kat dia. Dikira bila? Dikira niat dia waktu sihat dulu no. Hang ngaji dulu betul ke tak betul niat hang? Apa tujuan hang mengaji? Sebab apa hang mengaji? Awak lepas hang mengaji, hang nak buat apa dengan ilmu tu? Dikira belaka. 2, setiap Muslim mempunyai tanggungjawab dalam berjihad, dan sekurang-kurangnya martabat jihad adalah niat. Jadi di sini setiap Muslim wajib berjihad, bukan berjahat, jahat lain. Berjihad. Jihad macam-macam jenis jihad. Jahat pun macam-macam jenis jahat. Jadi berjihad apa? Berjihad yang pertama, berjihad di medan perang. Malaysia alhamdulillah tak lagi lah sampai kena berperang bunuh-membunuh. Alhamdulillah. Yang kedua, jihad ekonomi umat Islam. Jihad ekonomi umat Islam. 2. Yang ketiga, jihad harta, yakni mengumpul sebanyak mungkin harta dan dibelanjakan pada jalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad harta bagi zakat, wakaf, sedekah dan sebagainya. Jihad lagi apa? Jihad ilmu. Ini yang perlu ditekankan kata ulama. Sekiranya pada hari ini ilmu perubatan itu menjadi permintaan tinggi dalam masyarakat, maka menjadi kewajipan orang Islam untuk memperhalusi dan mendalami ilmu perubatan. Saya nak jadi pilot. Apa hukum belajar ilmu bawa kapal terbang? Hukum dia fardu kifayah. Tak wajib. Tapi saya nak bawa jemaah pergi Mekah, kena mengaji dah bawa kapal terbang, kena mengaji, jadi fardu ain bagi saya. Ni nak bawa kapal terbang mengaji, bawa ke Bota, tak ke Jahanam kapal terbang tu. Pergi cari engkau tak mana. Bawa boh dia aku suka ya. Tak boleh, naik berdegung turun sampai dah Mekah. Sampai dah, tak boleh. Jadi setiap ilmu dia kena mengaji bersesuaian dengan keperluan. Lah ni orang perempuan beranak. Kalau ni je dulu pun orang perempuan beranak kan. Jadi pada dia maklum lah ni doktor yang banyak pada dia doktor bukan Islam. Kalau hospital kerajaan dia tak boleh pilih doktor mana seluk masuk, terima ada jalan. Ikut kemampuan kita lah. Baik. Jadinya kita tengok di hospital kerajaan banyak doktor yang bukan Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ada doktor bukan orang Islam, ada. Banyak gak doktor hak bukan Islam. Dia panggil doktor Casko. Apa doktor Casko? Doktor cucuk sendiri. Banyak ni. Tu hak Islam banyaklah tu, doktor cucuk sendiri. Dia panggil doktor Casko. Ini semua bahasa Ustaz Syahul punya. Doktor Casko, dia kena dia pening satu macam tu doktor juga, tapi tak diiktiraf. Itu diiktiraf sama-sama Casko saja. Dah. Doktor Islam ada, tapi tak ramai. Bidang pun yang tertentu saja. Bidang kucing. Duk rabat kucing binatang. Ada. Bidang nutrisi
pemakanan seimbang tak seimbang ke apa ke, jenis tu banyak. Tapi duduk dalam labor room anak beranak tu tak ramai. Yang Muslim saja tok bidan ni. Tapi ada macam dah buka nah 3 cm tunggu sabar sat dan sabar hang melikut pinggan atas aku duduk sejuk keras dalam labor room. Tak apalah sabar. Dah. Lepas tu dia main seluk ni 7 dah nak boleh terang dah kot. Haduk main cek 7, 8, 9, 10 tu sebab bukan Islam kebanyakannya. Tapi kalau ada orang Islam itu terlebih baik. Dia kata, ustaz, kami dah ni jadi penin ustaz oi. Dia kata, awak ada 2 doktor, yang pertama non muslim, yang kedua pun non muslim. Satu laki, satu perempuan. Dua-dua bukan Islam. Hak mana dulu perlu diutamakan? Maka utamakan non muslim yang perempuan. Dia ada turutan-turutan dia. Nah, kalau non muslim perempuan, muslim laki. Dah. Doktor hak perempuan tu bukan Islam. Lepas tu hak laki. Hak mana dulu nak kena ambil? Agak-agak maklum hak mana dulu. Yang aulanya iaitulah ambil yang lelaki yang muslim. Ni utamakan muslim. Kerana apa? Kerana orang Islam ni jahat-jahat dia pun kita kata ada imam, dan dia nak cerita aib orang pun dia ada hak-hak dia. Tapi kalau yang tak beriman ni maklum, bangsa kata tak beriman ni dia boleh buat apa saja. Nah, ni saya habaq bila kut maklum nak beranak seorang lagi ke, try bila. Gitu. Baik. Yang ketiga, niat mempunyai peranan dan kedudukan dan yang tinggi dalam sesuatu amal kebajikan. Niat kita habaq tadi. Yang keempat, orang yang uzur yang berniat menyertai peperangan akan juga mendapat pahala seperti orang yang berperang. Yang ni dengan syarat uzur hak betul dia tak boleh pi. Contohnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam satu peperangan dia tak boleh masuk. Perang Badar tak silap saya. Dalam perang Badar dia tak boleh masuk. Disebabkan apa? Disebabkan menjaga isterinya Ruqayyah binti Rasulullah. Isteri dia sakit ketika tu, dia kena jaga, maka dia dapat pahala maklum. Dia dapat pahala kerana ada mani', ada benda yang menghalang dia tak boleh pi perang. Dapat pahala sama juga. Yang kelima, yang terakhir, orang yang uzur syar'i. Yang uzur syar'i ni apa? Antaranya orang perempuan dah terutamanya dikecualikan daripada mengerjakan kewajipan yang tertentu. Orang perempuan terutama semayang dan sebagainya. Jadi orang perempuan misalnya pada malam Al-Qadar dia bukan boleh mangkit semayang. Ada amalan-amalan lain yang boleh, ada memperbanyakkan selawat dan salam, zikir dan sebagainya, maka itu juga dikira sebagai ihya'ul lail, menghidupkan malam. Jika sabit malam tu malam Al-Qadar, maka dapatlah Lailatul Qadar yang gandaan pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Jadi hadis ni juga menunjukkan rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia. Dan yang kedua nak abang kat kita pada maklum, pentingnya niat, kerana niat itulah yang akan membezakan dia dapat kebaikan ataupun tidak mendapat apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada pertemuan yang akan datang. 30 bulan. 30 bulan kot. 29 hari bulan macam biasa, bersama dengan Fadil Ustaz Syahrul Hamid. Di masjid kita pun ada juga Ustaz Luqmanul Hakim. Ada 2. Hak mana nak pi Ustaz? Dua-dua boleh pi. Kerak badan 2 pun tak apa. Sebelah kanan sana, belah kiri sini pun boleh juga. Mana-mana pi pun boleh. Dua-dua dapat pahala, dapat kebaikan belakang. Tapi di masjid ada jamuan makan. Ikutlah maklum nak pi mana pun. Saya tak kata apa. Kita buat saja. Lagi banyak, lagi bagus. Lagi banyak, lagi bagus. Orang hak dekat dengan sini, dia nak main sini. Orang yang dekat dengan masjid ke ataupun yang dekat dengan sini teringin nak pergi dengan Ustaz Luqman ke, dipersilakan. Tak jadi masalah. InsyaAllah saya tak berpegang apa depan ni.
Mai sini, yang ini. Ada. Maklum pilih mana pun nak mengaji. Nah, jadi mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.